Hai, Assalamualaikum. So, pada kali ini saya akan ceritakan kepada anda bagaimana untuk membina sales team. Okey, sikit sebanyak pasal background saya sikit. Okey, saya Azri daripada PZ. So, sebelum ni saya merupakan online manager untuk Proton dan saya ada dua team sales iaitu team Proton dan team Pro2. Jadinya untuk PZ ni ada bukan nak kata orang tak tahu nak bina sales team macam mana ke apa, tapi ada benda-benda yang fundamental, ada benda-benda yang basic yang sepatutnya anda tahu untuk membina sales team anda sendiri. Nak bina agent, nak bina dropship, stockist, dan internal sales team, sales agent kita, sales support kita. So macam mana kita nak bina satu team yang baik dan kita boleh control. Okay, alright. So kita boleh start. Okay, kita start dengan kita selalu tengok ada founder, owner yang banyak dropship, yang banyak agent, banyak stockist, yang agent stockist tu pula berminat nak jual diorang punya produk. Betul. Ada juga sales team yang dia merupakan top sales di mana-mana agensi macam property ke, insurance ke, kereta ke, kan. Nak dapatkan resepi, nak dapatkan rahsia macam mana diorang boleh bina satu empire yang sedemikian rupanya tu bukannya mudah. Ada kelas itu ini yang harganya beribu dan bermacam sifu, cikgu, tok guru yang hebat-hebat dekat luar sana, tapi bayaran untuk dapatkan khidmat nasihat diorang tu tersangatlah mahal. Okay, itu satu kita punya problem lah. Right. Dan memang yes, betul, kita kena akui juga kalau kata kita nak dapat sales yang berjuta dan nak bina empire business yang mempunyai ribuan sales agent, bukan murah harganya. Apalah sangat nak bayar kelas yang harga beribu tadi tu, kan. Okay. Dan untuk kami sendiri sebagai satu syarikat startup yang baru berusia 3 tahun, yang masih lagi merangkak mencari formula untuk bina empire kami sendiri, tapi dah sedang kami duk merangkak ni untuk dapatkan formulanya. Kami ada jumpa satu formula yang bila kami sendiri gunakan, dia sangat berkesan. Alright, itulah untuk pengetahuan anda yang belum pernah baca lagi mengenai artikel kami, iaitu gunakan 24,000K untuk bajet iklan untuk dapatkan sales 1 juta. Tapi dia bukan semudah begitu saja. Ada dia punya cara-cara dia, ada dia punya jalan cerita dia. Anda boleh baca dekat artikel, tapi hari ini saya nak tunjukkan step by step apa yang kami buat sebenarnya. Okay. Alright. Dan plus kami hanya gunakan 2 sales agent, end up dengan 1 sales agent dan 1 sales support untuk kami dapatkan sales yang bernilai 1 juta. Right. Okay, so sebelum kita bermula, okay, dan hari ni macam dalam slide ni, apa yang kita akan belajar iaitu langkah-langkah membina team, bagaimana untuk konsistenkan result. Orang senang je nak viral, nak dapatkan result yang banyak tiba-tiba. Kadang-kadang adalah boleh dapat, tapi yang orang susah nak buat adalah macam mana kita nak konsistenkan result, macam mana kita nak control the result. Okay. So ini sedikit pasal PZ bagi yang tak mengenali lagi, iaitu PZ AI ni kami merupakan satu startup company dan kami ada 2 produk utama, iaitu software PZ Marketing dan PZ Sales. Dan misi kami adalah untuk membantu usahawan untuk melakukan transformasi digital lah. Sebab sekarang ni semua dunia digital, kan. Dan sebenarnya bila gunakan software kami PZ Marketing dan PZ Sales tu, dia jadi mudah kepada usahawan. Sebab kita ada guna AI, Artificial Intelligence. Okay. Dalam cerita nak bina team ni, ada juga kaitannya dengan PZ Marketing dan PZ Sales. Tapi basically anda kena faham fundamental dia, macam mana nak bina sales team. So sebelum kita bermula, ada beberapa prinsip yang anda kena bersetuju dengan saya dahulu. Okay. Prinsip yang pertama adalah attitude kita tak dapat nak ubah. Okay. Dari pengalaman saya sendiri, apabila kita mula mencari sales agent atau kita
ada impian untuk tubuhkan pasukan jualan kita sendiri, perkara pertama yang pasti kita akan pelajari sama ada secara mudah atau kita terpaksa lagar dinding dulu dan baru kita tahu, itu adalah attitude tidak akan dapat diubah. Okay? Konsepnya mudah je. Jika parents dia sendiri, ibu bapa sales agent tu sendiri tak dapat nak ubah dia punya attitude, tak dapat nak ubah dia punya perangai, apatah lagi kita sebagai leader dia, founder dia atau sales manager dia yang baru kenal tak berapa bulan saja, tak berapa hari saja kan. Okay, jika tak cukup ilmu di dada, kita boleh ajar, kita boleh latih sampai pandai. Kalau tak ada pengalaman pun benda yang sama juga, tak ada masalah. Pengalaman boleh dapat dengan bekerja dan membuat pekerjaan tu. Okay, saya cuma ada satu masalah saja dengan sales agent, iaitu attitude. Itu tidak dapat diubah. Percayalah, saya dah cuba bermacam cara, saya dah cuba bermacam buku saya baca. Saya siap shipping daripada US lah bawa buku ke sini kan, semata-mata untuk ubah attitude sales agent saya. Nah, saya siap pernah pergi kelas lagi untuk belajar jadi pemimpin. Sebabnya mungkin silapnya pada saya yang gagal jadi pemimpin ke. Tetapi dalam kelas yang saya hadir pada hari itu juga mengesahkan teori saya yang attitude tu memang sukar diubah. Kita akan bazirkan banyak masa, tenaga dan wang bila kita terlampau fokus kepada mengubah attitude seseorang. Jadi jangan membazir je. Fokus kepada apa yang kita boleh control. Alright? Okay. So, prinsip yang kedua pula, ambil seseorang tu dia bekerja dengan kita berdasarkan attitude. Yes, it's a tricky business. Macam mana kita nak tahu attitude seseorang tu jika dia tak start lagi bekerja dengan kita? Kita bukannya ada super power yang boleh check attitude seseorang tu semasa interview kan. Mungkin siapa yang pernah bekerja sebagai human resource ke, yang pengalamannya bertahun, mungkin ada that kind of superpower. Untuk kita sebagai usahawan, sebagai owner, sebagai sales manager, kita perlu belajar. Tapi basically kita ada banyak sangat masa ke untuk kita belajar dengan terlampau mendalam kan. Bukannya bidang kita. Kita hanya perlu tahu sikit sebanyak je, ikut kesesuaian semasa bisnes kita. Alright? Jadi apa pilihan yang kita ada? Apa yang perlu kita buat? Alright? Okay, kita perlu bermula di hari pertama, di saat kita fikir alangkah bagusnya kalau kata kita ada team sales yang kuat dan hebat. Mulakan dengan hiring based on attitude. Alright? Okay, so dah dua prinsip yang anda kena setuju dengan saya. Dan prinsip yang ketiga adalah kita tak cari rockstar. Okay, result yang bagus datang dari effort dan conversion yang bagus. Okey, percaya ataupun tidak, jika saya katakan kita boleh ukur attitude seseorang dan kita boleh gunakan sebagai targeting dalam iklan kita mencari dropship, mencari agent dan stokis. Yes, ianya possible dan boleh dilakukan. Alright? Orang yang mempunyai attitude, mereka mempunyai sikap yang suka untuk belajar, suka untuk improvekan diri diorang. Okay? Konten yang dia tengok hari-hari, yang dia feed minda dia berlainan dengan orang lain. Mana mungkin sama ejen yang setiap hari belajar di Udemy atau di platform-platform pembelajaran dengan orang yang hari-hari tengok video kucing di TikTok atau tengok Gegar Vaganza ke, kan? Alright? Keyword dekat sini adalah content consumption. Ini kita boleh jadikan targeting. Alright? Jadi macam mana? Nak gunakan terus di targeting interest Facebook ads, letak interest Udemy, HubSpot, tapi bukan macam itu dia punya cara. Untuk yang baru bermula mungkin boleh, tapi jika anda dah mempunyai dropship yang ramai, agent sales yang ramai, stokis yang ramai, anda ada kelebihan data dekat sini. Okay? Sebelum kita pergi dalam langkah pertama, iaitu analyze, saya sudah beritahu anda yang attitude kita tidak boleh control. Jadi, apa yang kita boleh control? Kami di PC berpegang kepada formula ni. Macam yang saya cakap tadi, formulanya adalah result adalah hasil dari effort dan conversion. Seperti mana yang
seperti mana yang saya beritahu anda sebelum ni, sales agent yang mempunyai attitude, dia berlainan dari yang lain. Kerana mereka mempunyai effort. Effort adalah sesuatu yang kita boleh control. Okay? Contoh effort adalah berapa banyak panggilan telefon dibuat setiap hari kepada leads, berapa kerap dia follow up dengan prospek, dan lain-lain lagi. Okay? Contohnya, jika pada bulan pertama sales agent tu dia start bekerja, dia buat panggilan sebanyak 200 kepada prospek. Bulan kedua 300 panggilan, bulan ketiga 300 lagi panggilan. Setiap bulan sales agent tu dapat 10 sales saja. Kita tahu dia berusaha dan kita nampak dia punya effort. Jadi kenapa dia hanya dapat 10 sales saja? Silapnya pada conversion. Conversion dia rendah. Conversion yang rendah datang dari proses yang kurang baik. Conversion adalah sesuatu yang kita boleh control dengan memperbaiki proses kita, iaitu memperbaiki kita punya sales funnel kita. Okay? Saya bagi tahu anda sekali lagi, effort kita boleh control, conversion kita boleh control, tapi result adalah sesuatu yang di luar kawalan kita. Okay? Result yang baik adalah datang dari result yang kita boleh explain. Kita tahu puncanya, sebab apa sales tu naik, sebab apa sales tu turun. Tapi result sesuatu yang kita tak boleh control, kita hanya boleh kenal pasti puncanya saja. Okay? Okay, jika sales agent tadi dia buat panggilan sebanyak 300 tapi sales hanya 10 saja, okay, jangan bagi tekanan kepada dia. Jangan salahkan dia. Ini tips saya. Jangan kita bagi tekanan kepada kita punya sales team nak numbers. Kita salahkan proses dahulu. Okay? Dan cara kita menolong orang yang mempunyai effort sedemikian rupa adalah dengan memperbaiki proses kita. Result yang bagus akan datang setelah kita mempunyai conversion yang bagus dan effort yang bagus. Okay. Jika anda dah bersetuju dengan saya, dengan prinsip-prinsip yang saya nyatakan tadi tu, maka kita boleh ke langkah yang pertama untuk kita bina sales team kita, iaitu analyze. Okay. Dekat sini, dalam slide ni saya dah tunjuk 3 langkah bina team. First, analyze dan segmentize. Kedua, education. Ketiga, refine. Okay. So, saya bawa anda ke langkah yang pertama dahulu, iaitu analyze dan segmentize. Okay. Okay, first kali, apa yang PZ boleh bantu? Apa yang PZ boleh bantu kita? Okay. So, PZ marketing boleh bantu kita daripada segi targeting. Seperti yang saya beritahu sebelum ni, kita boleh target attitude. Untuk target attitude, kita tengok effort. Dan sales agent yang mempunyai effort, content consumption-nya adalah lebih baik daripada yang lain. Okay? Apa yang saya mahu anda lakukan di langkah pertama adalah tengok semula sales team anda dan lakukan analisis. Okay? Kita bahagikan ke semua sales agent kita kepada 3 kategori. Okay? Seperti yang dalam slide ni. Kategori pertama, new guys yang mempunyai high effort, high conversion dan high result. Okay. Kategori kedua, new guys yang mempunyai high effort, mid conversion dan low result. Kategori ketiga adalah super agent yang mempunyai high effort, high conversion dan high result. Persoalannya di sini, jika kita hendak membuat targeting, ciri-ciri agent mana yang kita nak? Semua kategori ke? Kalau kata kita ambil semua kategori, dia akan jadi terlalu general. Biar saya jelaskan satu persatu, dan ini ada kaitan dengan content consumption mereka. Alright, so kita tengok kepada kategori nombor 3. Okay, kategori nombor 3 ni adalah kita punya rockstar, kita punya super agent, top sales kita. Agent yang dah lama bekerja dan mempunyai sales yang bagus. Mereka maybe dah kaya, dah mempunyai duit yang banyak untuk dibelanjakan. Jadi apa yang mereka lihat di Facebook mungkin menuju ke arah benda-benda yang mewah. Contohnya, tak tengok jam tangan biasa-biasa, tengok jam tangan mewah. Tak tengok percutian dekat dalam negara, tengok percutian dekat luar negara. Kereta, tak tengok national car, tak tengok non-national car yang biasa. Mesti tengok Recon car, Vefire ke, Estima ke, okay, Alphard ke, kan. Mereka tak pandang lagi benda-benda
yang biasa, jantangan biasa, bercuti kat dalam Malaysia, atau kereta macam City ke Vios ke Persona pun tak lagi kan. Jadinya kita jangan pilih kategori ni. Okey. Kategori pertama pula, okey, kita tengok kategori pertama. Kategori pertama adalah new guys, orang baru yang punya yang ada attitude yang bagus, pandai convert prospek jadi pelanggan, dan sales dia pun bagus. Okey. Yang ni mesti kita sayangnya kan. Okey, sales agent dalam kategori ni, content consumptionnya adalah benda-benda yang diorang boleh growkan lagi diorang punya sales. Boleh growkan lagi diorang punya business. Okey, kontennya lebih kepada high maturity punya content. Seperti cara nak buat Facebook ads, advance, okay, cara buat SEO ke, okay, cara buat website, dan lain-lain lagi. Kita boleh pilih juga kategori ni untuk buat targeting, tapi saya tak sarankan sangat. Yang saya nak suruh pilih is the best kategori adalah kategori yang nombor 2. Kategori kedua ni ialah sales agent yang baru. Okay, dia pun baru juga, new guy juga. Effort dia tinggi, tapi sales dia rendah. Okay, jadi kita nak kena tolong dia. Okay, content consumptionnya lebih kepada belajar benda-benda yang asas, fundamental sales, fundamental marketing, okay, basic buat copywriting, content macam tu. Okay, belajar lagi untuk improvekan lagi dia punya conversion rate lah kan. Okay, kita mahukan orang yang dia sedia ada effort tu, effort dia dah tinggi dah, supaya senang kita nak ajar kemudian hari. Kita mesti nak cari orang yang effort tinggi tadi tu kan. Untuk ejen-ejen kita yang akan datang, bakal ejen kita nak cari orang yang ada effort tinggi. So new guys kategori pertama, kedua ni dah bagus dah, effort dah tinggi dah. Okay, cumanya kita nak pilih yang kategori yang nombor 2 ni. Sebab bila kita betulkan proses, betulkan conversion, dia boleh dapat result bagus nanti. Okay, kategori ni macam yang saya cakap tadi tu, kita sesuai jadikan dia sebagai kita punya seed audience. Okay, sesuai jadikan kita punya database untuk kita buat custom audience sebenarnya. Okay, sekarang apabila kita dah kenal pasti siapa yang ada dalam kategori kedua, susun database kita dan upload dalam PZ Marketing untuk buat custom audience dan lookalike audience. Biar PZ AI tu yang analyze content consumption mereka dan mencari lookalike audience yang mempunyai ciri-ciri yang seakan sama macam mereka. Okay, so kalau kata ada yang tanya kenapa kita tak directly targeting dia punya avatar saja kan, letak saja interest yang kita rasakan mereka ada. Jawapannya first, datang daripada Apple Policy. This one saya tak cerita banyak lah. Okay, Apple Policy ni dibuat kita punya targeting dah tak berkesan seperti dulu dah. Okay, yang keduanya adalah sebab kita rasa-rasa. Bila kita rasa-rasa tu, kita was-was, kita tak tahu pun. Okay, sebab tu saya cadangkan buat custom audience supaya kita dapat targeting yang lebih tepat. Okay, so AI ni sendiri pun dia akan tolong kita untuk create custom audience dengan lookalike audience tu secara automatik untuk kita. Kita tak payah nak susah-susah dah. Okay, sebab tu kita gunakan PZ Marketing kan. Okay, okay, kita ke langkah yang kedua pula. Langkah kedua adalah education. Okay, apabila kita dah buat custom audience, kita jalankan iklan yang berobjektifkan lead generation di Facebook Ads untuk mendapatkan leads atau prospek yang nak join team kita sebagai dropship, agent ataupun stockist. Okay, pada peringkat awal ni, antara cost, quality dengan volume, kita tak dapat nak serentak nak dapat semua. Impossible. Okay, so saya sarankan untuk pilih volume dulu. Kita first kita nak selesaikan masalah kita yang tak ada lead ni kan, tak ada lead untuk dapatkan agent prospek ni.
Dan kita pun at the same time kita nak figure out dia punya customer journey dan funnel kita juga. So secara logiknya, semakin banyak panggilan atau mesej yang kita dapat sampaikan ke seberapa banyak leads yang boleh, semakin banyak sales, atau dalam case kita ni, semakin banyak dropship atau agent yang join team kita, dengan banyaknya panggilan kita tadi tu kan. Betul. At least pada peringkat permulaan ni, bila anda fokus kepada volume, dia akan bagi sedikit kelegaan kepada kita lah. Kan, kalau kata awal-awal lagi kita dah ambil kualiti lah, nanti dapat lead sikit kita juga sabar kan. So better lah pilih volume dulu, sebab kita banyak benda lagi yang kita nak kena figure out. Alright. Okay, apabila leads kita dah mula masuk, bina customer journey kita. Maksud saya dekat sini adalah anda kenal pasti setiap perjalanan yang leads tu akan lalui sehingga menjadi agent dan yang seterusnya menghasilkan sales kepada anda kemudian hari. So anda kena pecahkan funnel kepada beberapa bahagian. Okay, tengok macam dalam slide ni. Okay, kita ada impression, daripada atas sekali impression, click, open form, register, reachable, qualified, negotiation, won, training, dan last sekali sales. Itu sales, dia buat sales balik pada kita lah. So bila kita dipecahkan ni, senang kita nak control. Okay, alright. Satu perkara yang saya nak bagi tahu anda, okay, marketing dia bukannya satu magic lah. Okay, kita tak boleh track hanya daripada klik dan terus ke sales. Ada dua sebab kenapa kita pecahkan kepada beberapa bahagian dalam funnel kita ni supaya kita boleh ukur. Alright. Pertama ialah kita dapat selesaikan punca masalah sales kita drop. Setiap minggu kita akan track sales kita, dan jika sales kita drop ataupun naik, kita mesti boleh explain apa dia punya punca. Okay? Dengan memecahkan funnel kepada beberapa bahagian, kita akan dapat terus mencari punca dan memperbaiki funnel kita. Okay? Tak adalah kita hanya tahu naikkan bajet iklan saja untuk dapatkan leads. Kalau kata sales kurang kan. Okay, seperti yang saya pernah katakan sebelum ni, right, first jangan salahkan sales team kita bila sales kita drop. Cari punca dekat mana-mana bahagian funnel ni dan perbaiki. Alright. Busy marketing mempunyai funnel yang kita boleh lihat dan bandingkan. Untuk siapa yang dah pernah memang tengah menggunakan PZ Marketing, kita ada funnel kan dalam tu. Untuk siapa yang tak pernah cuba lagi PZ Marketing, boleh cuba. Okay, dalam PZ Marketing kita ada 30 terabyte data industri. Jadi benchmark untuk satu-satu industri, untuk setiap bahagian funnel ni, dia ada dekat sini, ada dalam PZ Marketing. Okay, jika anda menggunakan PZ Marketing, funnel pertama yang anda akan lihat adalah funnel industri, dan funnel kedua adalah funnel daripada data anda sendiri. Funnel industri mempunyai amount dan conversion rate yang kita boleh jadikan benchmark. Contohnya daripada impression ke click, funnel industri tunjukkan benchmark conversion kita 1%. Okay. Jika dalam funnel kita sendiri, conversion rate-nya adalah lebih daripada 1%, meaning baguslah tu. Okay. Maksudnya player-player lain dalam industri kita, benchmark ni pun 1% juga. Bila dia buat iklan apa semua, impression to click, ratanya 1%. Tapi masalahnya kalau kata conversion kita kurang daripada benchmark tu, okay, bila kurang tu kita kena perbaiki. Tapi apa yang kita nak perbaiki sekarang ni, iklan kita dah tunjuk kepada prospek, tapi prospek tak berhenti nak klik iklan kita. So apa yang kita nak kena ubah untuk bagi orang stop dulu. So maybe kita nak ubah dia punya headline ke, dia punya gambar ataupun video ke, so that prospek tu dia berhenti dan dia tengok kita punya iklan. Mudah kan? Jadi saya tak ceritakan lebih pasal tu dekat sini. Jadi fokus kepada perbaiki funnel anda. Alright? Sebab yang kedua, kita pecahkan setiap bahagian funnel ni adalah kita boleh ukur kita punya conversion rate dan kita punya lag time. Okay, bila dulu benda ni kita tahu, kita dapat jangkakan berapa banyak sales yang kita boleh achieve pada bulan
ni, dan bila kita dapat predict berapa banyak sales kita akan dapat plan kita punya inventory. Okay, inventory kita, dan elakkan berlakunya top produk kita tak cukup. Selain daripada itu, target yang kita bagi pada sales team kita juga akan jadi lebih realistik dan boleh dicapai. Okay, ini saya bercakap mengenai sales, tapi dalam kes kita ini adalah jumlah dropship dan agent yang join sales team kita. Dalam PZ Marketing, status 1 menunjukkan leads tersebut kita dah berjaya convert menjadi pelanggan. Dalam kes kita dah berjaya convert leads tadi menjadi dropship ataupun agent. Kemudian apa nak buat dan apa kita kena prepare untuk mereka. Okay, customer journey mereka tak habis lagi selepas SWOT. Next adalah training, dan untuk mereka boleh hasilkan sales secepat mungkin. Okay, bercakap soal training pula. Okay, objektif kita mestilah selalu berorientasikan kepada conversion training. Okay, untuk sales agent yang kita berikan gaji tetap, kita senang untuk berikan mereka arahan mengikut SOP yang telah kita cipta. Tapi saya faham dropship, stockist, dia bukan jenis sales agent yang mempunyai gaji yang tetap. Gaji mereka bergantung kepada commission. Okay, berapa jumlah sales yang mereka boleh bawa. Sedang kita terlalu fokus kepada kita punya conversion dekat funnel kita tu tadi. Selalu ingat ayat ni. Okay, cost of measuring cannot exceed the benefit. Dengan kata mudah, kos tenaga, wang atau duit yang kita gunakan untuk aktiviti kita mengukur funnel kita tadi tu mestilah paling kurang setimpal dengan benefit yang kita akan dapat. Saya bagi anda contoh. Okay, jika anda ada girlfriend, anda beli dia hadiah, bawa dia pergi makan, bawa dia pergi holiday dengan family anda, tapi girlfriend hanya bagi pegang tangan saja. Jika break up, siapa yang lagi sakit? Mestilah anda, kerana anda telah melabur lebih dalam hubungan itu, kan? Okay, so macam tu juga sama dengan sales agent. Kalau kata kita buat SOP ataupun training yang terlalu sukar dan kita suruh dropship ataupun stockist kita untuk ikut, mereka berkemungkinan besar akan keluar sila akhir bulan, join kita punya kompetitor pula. Alright, jadi training system yang anda design mestilah semudah yang mungkin, dan anda mesti tahu untuk balancekan di antara cost of measure dan benefit. Okay, kami menggunakan PZ Sales untuk memudahkan proses dan membolehkan sales agent kami fokus kepada leads yang layak, iaitu qualified leads. Chatbot kami akan melakukan proses qualification dengan menanyakan soalan-soalan yang berkaitan kepada leads. Jadi sales agent kami tak perlu melakukan tanya soalan yang sama berulang kepada leads tu, kan. Okay, tipsnya, jika anda jumpa proses yang berulang, cuba cari jalan untuk automatikkan, supaya sales agent anda dia hanya fikir untuk jual je. Okay, seperti yang saya cakap tadi, leads yang anda dah berjaya tukarkan menjadi dropship, customer journey mereka tak berhenti di situ. Dapat leads, status 1, bukan stop dekat situ. Okay, so apa yang perlu kita buat lepas kita dapat leads tadi, bakal agent tadi? Okay, anda perlu sediakan training system untuk mereka, dan training tu mestilah cukup mudah dan ringkas, serta kalau boleh dia membolehkan mereka ni untuk terus buat sale. Masuk hari pertama, boleh buat sales dah. Okay, sikit sebanyak pasal training system. Training system ni dia ada 3 jenis. Pertama adalah product training, kedua sales training, iaitu lebih kepada mengajar mereka soft skills, ketiga ialah system training. Okay, untuk product training ni kekalkan, sebab sales agent perlu kenal produk anda, baru mereka senang nak bercerita manfaat produk tu, kan. Okay, untuk sales training yang tambahkan soft skill mereka, this one anda boleh kurangkan. Untuk sistem training pula, ini kalau boleh kurangkan atau
kalau boleh buang saja terus. Sistem yang anda pakai tu sepatutnya dapat difahami dengan cepat oleh sales agent, supaya mereka boleh terus menjual. Untuk kami menggunakan PZ Sales. Saya kat sini bukan nak menjual PZ Sales, tapi dulu pun kami mulakan dengan Excel spreadsheet juga dulu. Okay? Bukannya saya nak suruh anda straight away pakai PZ Sales. Alright? Just that saya nak beritahu, sistem yang anda pakai tu mestilah dia mudah dan cepat difahami. Okay? Apabila anda dah prepare training yang mudah dan cepat, ditambah pula dengan sentiasa perbaiki conversion di sales funnel anda, ejen anda akan dapat menjual di hari pertama lagi. Cuba bayangkan, ejen yang anda ambil tu, yang kita targeting tadi tu, effort dia tinggi, result dia pasti memuaskan hati kan. Dia puas hati, kita pun puas hati juga. Alright? So kita pergi kepada langkah yang ketiga, iaitu refine. Okay? Dalam PC marketing, setiap kali anda tukar status leads daripada new kepada rich, kepada qualified dan seterusnya, AI kami akan optimizekan targeting anda. Setiap pertukaran status membolehkan AI belajar dengan lebih baik mengenai target audience anda. Okay? Setelah kita analyze dan segmentize untuk mendapatkan custom audience yang lebih baik, kita execute pula lead generation punya campaign dan perbaiki conversion funnel kita sehinggalah ke training dropship kita, sampai masa untuk kita yang ke step yang ketiga, iaitu refine. Okay. Step ni mudah saja. Pada peringkat awal kita fokus kepada mendapatkan volume. Okay. Setelah kita berjaya optimize untuk dapatkan volume, fokus kepada kualiti dan cost pula. Untuk kualiti, perbaiki targeting anda dengan naikkan tahap soalan qualification kepada soalan yang lebih baik. Contohnya macam ni. Mungkin sebelum ni soalan yang trigger untuk anda tukarkan leads dari status rich kepada qualified adalah, dalam seminggu, adakah anda luangkan masa untuk belajar mengenai cara improvekan diri dan bisnes anda? Okay. Untuk tingkatkan quality leads, maybe kita boleh tanya soalan yang macam ni. Dalam sehari, adakah anda luangkan masa untuk belajar mengenai cara improvekan diri dan bisnes anda? Okay. Untuk yang tak pernah guna PZ marketing, dekat sini adalah tahap kualiti yang kita bagi tahu kepada AI. Tahap kualiti untuk qualified leads ni, kita nak bagi tahu benda yang konsisten dan sama setiap kali. Okay, dulu kita bagi tahu dalam contoh yang saya bagi ni, dulu kita bagi tahu, kita tanya dekat leads kita dalam seminggu, berapa banyak masa yang dia luangkan untuk improvekan diri dia dengan bisnes dia. Dia maybe jawab 2 hari, 3 hari ke, 5 jam ke, apa ke kan. Tapi sekarang kita nak tingkatkan dia punya kualiti, leads tu punya kualiti. Kita tanya sekarang pula, dalam sehari berapa banyak anda luangkan masa untuk belajar cara improvekan diri dan bisnes anda? Kalau dia jawab yes, 2 jam sehari, then dia qualified. Kalau dia jawab tiada, then disqualified. Yang ni effort betul tinggi, kualiti pun cantik. Okay. Semasa refine, check kat mana ada kebocoran di funnel yang anda boleh perbaiki, dan anda sentiasakan jalankan A/B testing kalau kata tak pasti. Alright. Okay. Untuk basically ini cara kami improvekan sales dan dapatkan sales team yang boleh menghasilkan sales. Okay. Fokus kepada apa yang anda boleh control, iaitu effort dan conversion. Jika attitude yang tidak elok ada pada sales agent anda, perbaiki cara anda hiring dapatkan sales agent. Okay. Control apa yang kita boleh control. Okay. Sales agent yang bagus adalah sales agent yang mempunyai effort serta motivasi. Tugas kita sebagai owner, founder dan sales manager ni adalah untuk kita perbaiki conversion funnel kita dari klik sampailah ke training, sehinggalah mereka tu boleh hasilkan sales untuk kita punya syarikat. Result dia akan datang dengan sendirinya apabila anda fokus kepada apa yang anda boleh control, iaitu effort dan conversion. Okay. Sekian saja pada saya. Jika anda nak tengok lebih lanjut, nak tengok cerita kami, boleh tengok artikel yang kami tulis.
Ada 2 artikel. Yang pertama, macam mana kami buat menggunakan bajet iklan 24K dapatkan sales juta. Dan kedua, 10 perkara yang kami belajar lepas kami berjaya achieve sejuta tu lah. Alright, saya harap anda dapat manfaat daripada video training kita pada kali ini. Dan semoga syarikat anda, diri anda berjaya membina sales team yang anda idam-idamkan. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.